Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ni aku ada pergi lawatan ke Malaysia Heritage Studio di Melaka. Jadi saja je nak berkongsi-kongsi pengalaman membuat lawatan ke Malaysia Heritage Studio ataupun dulu dikenali sebagai Taman Mini Malaysia. Yang pertama sekali, bila kita masuk, kita akan jumpa dengan rumah-rumah tradisional di Malaysia. Yang pertama sekali, rumah perlis. Ini rumah perlis berbentuk rumah kayu, dan sebelum masuk ni ada peringatan lah bahawa antara adab ataupun adat orang Melayu ni bila masuk ke rumah akan menanggalkan alas kaki di luar. Jadi bila kita masuk ke rumah ni, kita selak je langsir ni, kita akan jumpa banyak boneka-boneka yang mencerminkan etnik-etnik utama di Malaysia, seperti pakaian Tamil, Cina, Melayu, Sabah, Sarawak, dan yang tengah tergedik-gedik berpusing-pusing ni adalah pakaian Puteri Perak. Kemudian daripada rumah perlis, kita bergerak ke sebelahnya pula, ke rumah yang warna putih tu. Rumah warna putih. Rumah negeri mana tu? Rumah warna putih ni adalah rumah Pulau Pinang. Cuma kalau dulu masa Taman Mini Malaysia, semua rumah tradisional ni berwarna coklat, sebagaimana rumah kampung dulu lah. Tapi sekarang ni dia dah cat berwarna-warni, jadi sebenarnya agak kurang menarik sikit lah. Tak apa nampak tradisionalnya tu. Sekarang kita masuk ke rumah Pulau Pinang, dan macam biasa ada peringatan untuk tanggalkan alas kaki. Dan konsepnya di dalam ni lebih kepada zaman P. Ramlee. Zaman P. Ramlee, ada lagu masuk je, nanti ada lagu ni lah, lagu tahun 50-an 60-an. Kemudian ada tulisan Jawi tu, Kalabun Malami, dan juga gambar-gambar dan poster yang menggambarkan kegemilangan studio Jalan Ampas. Radio lama ni, apa benda ni, permainan apa untuk main lagu Piring Hitam. Kemudian rumah sebelah ada adalah rumah kedah. Rumah kedah ni dah dicat warna kuning dan juga hijau. Rumah kedah. Jadi bila kita masuk ke rumah kedah ni, macam biasa ada peringatan untuk menanggalkan alas kaki. Kalau kita pakai kasut ke, selipar, capal dan sebagainya, perlu ditanggalkan lah, sebab itu memang adat dan budaya tradisi orang-orang Melayu. Jom kita masuk. Okey, dia ada anjung ni. Ni ada apa ni untuk padi ni, alu dengan apa tu untuk bersihkan padi. Cuma bila nak masuk ke rumah kedah ni ada sesuatu yang tak menarik. Dekat sini ada, kita tengok tadi ada apa tu, buaian, dan ada suara bayi menangis. Mungkin tak semua orang suka dengar bayi menangis. Dan bila masuk ni kita akan dapat melihat padi emas, melambangkan negeri Kedah yang terkenal dengan sebagai negeri pengeluar padi terbesar di Malaysia, menyumbangkan hampir 40% dari pengeluaran padi negara. Ni sangat cantik lah padi, lampu-lampu yang berkonsepkan bunga padi emas. Kemudian ada juga lampu yang tergantung di langit rumah. Sangat menarik lah untuk kita lawati ke rumah kedah ni.
sangat unik. Dan juga ada tu kita boleh tengok buaian berbentuk huruf O. Huruf O. Kita boleh duduk dan boleh bergambar lah. Boleh bergambar kat situ. Ni juga ni padi emas. Mungkin sebab tu sekarang ni harga beras dah meningkat. Kemudian kita pergi ke rumah sebelah pula, iaitu rumah perak. Rumah perak ataupun lebih dikenali sebagai rumah kutai. Rumah kutai. Rumah kutai ni rumah perak. Apa yang ada kat dalam rumah perak? Kalau kita tengok secara tradisinya, rumah-rumah tradisional ni dia dinding dia tu tidak dicat lah. Sebab bila dicat tu kurang nampak keaslian dia. Ni rumah kutai. Dindingnya tu daripada apa ni? Yang di ni daripada daun bemban ke? Tak pasti. Kita masuk, ada langsir. Inilah rumah perak. Dia lebih kepada alat-alat tradisional, alat-alat muzik tradisional, gamelan, gendang. Ada juga alat-alat muzik daripada Borneo, daripada Sabah Sarawak pun ada. Dan juga ada informasi tentang peralatan muzik yang ada di rumah perak ni lah. Kemudian kita pergi ke sebelahnya, rumah yang berwarna-warni, yang banyak tiang ni. Semua rumah Melayu secara asasnya bertiang lah, rumah tinggi. Rumah ni tak silap rumah Selangor ni. Betul, rumah Selangor. Jom kita masuk ke rumah Selangor. Rumah Selangor yang berwarna-warni macam biasa. Bila masuk ke rumah Melayu, ke rumah orang Melayu, tak kira lah rumah kampung ke rumah di kawasan taman-taman perumahan yang baru, alas kaki hendaklah ditanggalkan. Jom kita tengok apa ada di sebalik langsir ni. Tu dia, kita disambut oleh Puteri Selangor. Dan konsep di dalam rumah Selangor ni berkonsepkan awal-awal kemerdekaan, sebelum dan selepas kemerdekaan. Terdapat informasi tentang kemerdekaan, rukun negara, dan juga hiasan dalaman lah. Ni kita boleh tengok hiasan dalamannya berkonsepkan bunga raya, bunga kebangsaan Malaysia. Sangat cantik dan sangat menarik untuk dilawati. Ni rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan. Ni bahagian dapur dia. Ada apa kat bahagian dapur ni? Ada bendera negeri-negeri di dalam Malaysia. Johor, Selangor, Kedah dan sebagainya. Sarawak, wilayah persekutuan. Pelbagai informasi juga disertakan di rumah Selangor ni. Kemudian kita pergi ke rumah Negeri Sembilan. Rumah Negeri Sembilan macam rumah Perlis tadi, masih mengekalkan warna dinding yang asli, yang asal, daripada warna kayu lah, warna coklat. Ni barulah nampak tradisional ni tu. Nampak lebih menarik lah. Jom kita masuk ke rumah Minangkabau. Ni rumah macam biasa lah. Sepatutnya masuk kena tanggalkan alas kaki.
pada peringatan tu untuk kita tanggalkan alas kaki. Apa yang menarik kat sini adalah congkak dan juga ada meja kecil yang biasa, yang sama macam yang digunakan oleh orang Korea bila nak makan. Maknanya kemungkinan besar zaman dulu orang Melayu ni makan pun gunakan meja macam meja orang Korea agaknya. Maknanya mereka bukannya makan di atas sepenuhnya, makan di letakkan makanan tu di atas lantai. Tu nampak tu, kita boleh tengok meja yang sama macam meja yang digunakan oleh orang Korea dan Jepun ketika mereka makan bersama ahli keluarga. Kita boleh tengok ni kat tengah-tengah tu. Di dalam ni adalah barang-barang antik, dan juga penerangan berkenaan apa yang dipamerkan. Ini wanita-wanita Minangkabau. Nak pergi ke bahagian dapurnya tak boleh, dikunci. Ini rumah Minang ni tengah-tengahnya tu ada ruang ada ruangan untuk pelbagai kerja-kerja lah. Ni kita boleh tengok dapur, dia punya meja rendah ni tu. Kemudian kita bergerak ke rumah sebelah dia, iaitu rumah Melaka. Rumah Melaka, rumah tuan rumah lah. Sebelum masuk tu ada penerangan tentang seni bina rumah Melaka yang secara tradisionalnya bertanggakan batu marmar. Ni macam biasa kita tanggalkan alas kaki. Ni rumah Melaka ni. Rumah Melaka. Apa yang ada kat rumah Melaka? Jom kita masuk. Ni banyak terompah. Terompah ni dikaitkan dengan masyarakat Baba dan Nyonya. Dan bila kita masuk, sebenarnya dia berkonsepkan dengan, tentang sejarah negeri Melaka lah. Daripada penubuhan kerajaan Melaka di zaman para Miswara, ataupun kalau ikut catatan Portugis, Permaisura. Permaisura untuk lelaki, permaisuri untuk raja perempuan. Ni gambaran permaisura ataupun para miswara yang berwajah orang putih. Ini ada konsep kerajaan Melayu Melaka. Kemudian ada tayangan video tentang perjalanan kerajaan Melaka ketika diperintah oleh sultan-sultan dan juga konflik dengan kerajaan Siam di sebelah utara Semenanjung. Ni ada tayangan video. Kalau nak tunggu boleh tunggu, kita boleh tengok sampai selesai. Gambaran Kesultanan Melayu Melaka bersama dengan istana. Sultan-sultan berkahwin dengan puteri-puteri daripada kerajaan-kerajaan di sekeliling Kesultanan Melayu Melaka. Mula berkonflik dengan Siam. Tu mereka berkonflik dan tercetusnya beberapa kali peperangan antara Melaka dengan Siam, tapi semuanya berjaya dimenangi oleh kerajaan Melaka. Sangat menarik tayangan video ni. Ini gambaran tentera Melaka berjaya menghalau tentera Siam yang cuba untuk menakluk dan menguasai Melaka. Tun Perak menggunakan muslihat memasang jamong ataupun obor di sepanjang pantai Melaka untuk menipu
tentera Siam, dan akhirnya tentera Siam menyangka mereka berhadapan dengan tentera yang sangat besar dan mereka pun balik ke Siam. Begitulah kebijaksanaan Tun Perak yang membantu kerajaan Melaka mengatasi serangan kerajaan Siam. Selepas tu kita bergerak ke rumah sebelahnya, rumah Johor. Johor ni berkonsepkan rumah limas. Rumah limas ni pengaruh daripada Bugis. Sebab Bugis ni satu masa dulu sangat kuat pengaruhnya di Kesultanan Johor Riau Lingga. Sangat kuat pengaruh, sehingga kan ada pembesar-pembesar Melayu di zaman tersebut yang menggunakan gelaran Daing walaupun mereka bukannya keturunan Bugis, dan manakala orang Bugis pula menggunakan gelaran Raja walaupun mereka itu orang Bugis, sebagai tanda persaudaraan. Jadi kat luar Anjung tadi tu kita boleh tengok lah meja kecil yang macam kat Korea tu, yang orang Korea Jepun makan tu. Ini mungkin petanda bahawa orang Melayu zaman dulu taklah makan sepenuhnya makanan tu diletakkan di atas lantai. Mungkin mereka letakkan juga di atas meja kecil tadi tu, yang sama macam orang Korea tadi. Jadi kalau betul ini tradisi orang Melayu, kita perlu wujudkan kembali lah, makmurkan kembali tradisi tersebut. Sama seperti tradisi orang Korea dan juga orang Jepun yang makan dengan ada meja rendah tadi tu, apa namanya tu. Ini hiasan dalaman dalam rumah Johor. Konsep ni pun lebih kepada pelbagai etnik. Ni kita boleh tengok ni, dia punya meja ni, meja kecil yang sama macam digunakan di Korea dan juga di Jepun. Sebelah rumah Johor adalah rumah apa ni? Rumah Pahang ke Terengganu? Kita tengok. Cantik bentuknya rumah. Rumah Kelantan. Tapi rumah Kelantan ni ditutup kerana mungkin ada kerja-kerja penyelenggaraan, mungkin ada pembaikan, jadi ditutup. Kita boleh tengok daripada luar sajalah. Rumah Kelantan ni ditutup. Rumah Kelantan, Terengganu, Kedah ni sangat unik, sangat berseni, sangat kaya dengan hiasan dan hiasan tradisi kemelayuan. Yang ni rumah Terengganu, jiran dia rumah Terengganu. Ni macam biasa nak masuk, jangan lupa tanggalkan alas kaki. Apa konsepnya? Konsepnya lebih kepada industri perikanan, sebab Terengganu ni terkenal dengan negeri penangkapan ikan. Tu dia, terkenal dengan laut. Masyarakat Terengganu ni terkenal dengan masyarakat yang sangat rapat dengan laut, kehidupan di laut. Kalau ikut Dr. Fazila Kamsah, orang yang biasa ke laut ni orang yang berani menghadapi badai di lautan. Sebelah rumah Terengganu, rumah Pahang. Rumah Pahang ni dia tak ada anjung. Kita tengok ada terus tangga dan juga pintu. Rumah Pahang. Rumah Pahang. Jom kita masuk ke rumah Pahang. Tu dia hiasannya digantung. Ni apa ni yang seni lipatan kertas dari Jepun. Apa nama? Origami. Di sini adalah
beberapa catatan dalam tulisan Jawi. Tulisan Jawinya adalah tulisan Jawi tulisan tangan, bukannya cetakan. Nah, ni dia lebih berkonsepkan, ada berkonsepkan cakrawala. Ni ruangan dapurnya ni, kita boleh tengok lah, penuh dengan nota yang bertulis tangan. Tak tahu dari mana datang, daripada pelajar ke, daripada pengunjung ke, tapi penuh dindingnya dengan nota-nota, kata-kata semangat dan sebagainya. Ni kita boleh tengok tu Arif dan Farah, Arif cinta Farah. Kemudian sebelahnya adalah rumah daripada Sabah, salah satu etnik dari Sabah. Sabah ni etniknya banyak, tak silap ada 27 ataupun 31 etnik, dan ni salah satulah daripada suku-suku yang ada di Sabah. Ni rumahnya, Rumah Panjang Sabah. Rumah Panjang Sabah. Jom kita masuk. Rumah Panjang Sabah. Ni sangat, ini ruang anjung ya. Kat luar ni kita boleh tengok lah pakaian tradisi etnik yang ada di Sabah. Kemudian bila kita masuk ni, nanti kita boleh tengok pelbagai suku kaum yang ada di Sabah, seperti Bajau, Kadazan Dusun, Murut, apa lagi, ni pahlawan-pahlawan Sabah dengan pakaian tradisi mereka. Kalau nak masuk kat rumah Sabah ni, kalau lemah semangat, masuk ramai-ramai lah, jangan masuk seorang-seorang, sebab ada tengkorak. Ada tengkorak, tak tahulah tengkorak betul ke, replika ke, tapi memang ada tengkorak dan suasananya agak suram. Jadi kalau masuk seorang-seorang tu mungkin agak menyeramkan sikit lah. Jadi masuklah secara berjemaah. Ni ada gambaran tentang orang Sabah dulu yang memburu. Kemudian yang terakhir adalah Rumah Panjang di Sarawak. Rumah Panjang Sarawak ni ada 31 etnik, antaranya Iban, Melayu, Melanau, orang Ulu, orang Sungai, Penan dan sebagainya. Tapi rumah Sarawak ni tak boleh dimasuki kerana masih lagi dalam proses penyelenggaraan dan juga pembaikan. Jadi kita boleh tengok daripada luar sajalah. Rumahnya sangat luas, sangat besar, kerana rumah panjang ni biasanya akan menempatkan beberapa keluarga di dalam satu rumah. Jadi tak ada rezeki nak tengok, nak masuk ke dalam rumah Sarawak. Ni kat tepinya tu ada kayu balak yang dibuat tangga, tapi nampaknya tangganya pun macam dah reput. Mungkin dalam proses penyelenggaraan. Mudah-mudahan ianya akan diselenggara dengan cepat supaya pengunjung boleh masuk dan menikmati keindahan rumah Sarawak.